agama di seluruh dunia hari ini yang telah digazetkan ada 9,900 agama. Kita duk nampak yang Kristian, Yahudi, yang Buddha itu je, tak. Agama sekarang ni ada 9,900 agama di seluruh dunia sekarang ni. Termasuklah agama terbaru yang inilah yang disebut-sebut tu Scientology, agama Scientology, yang mengatakan manusia ni sebenarnya jatuh daripada langit. Ini cerita Superman pula, jatuh daripada langit, dan kita ni bukan dicipta siapa-siapa, kita terbang di awangan, tiba-tiba jatuh di bumi. Itu cerita Scientology lah, kan bawa ajaran sesat dan surau pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada pagi duha yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Surau An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam kerana menjemput saya pada kesempatan pagi ini bersempena dengan kuliah duha khas, yang juga kalau nak diikutkan bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau nak diikutkan pada tarikh yang sepatutnya yang dirancang oleh pihak surau, saya tak dapat pada tarikh tersebut. Namun walau bagaimanapun dibawa ke tarikh pada hari ini, tak apalah. Yang pentingnya kita akan membincangkan tetap perkara yang sama, iaitu kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tajuk adalah berkait tentang tak terkesankah kita akan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang Nabi Allah yang kelahiran Nabi ini sudah pun disebut-sebut sejak dulu lagi. Sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam, kalimah Allah dan Muhammad itu sudah pun terpapar, dan Nabi Adam sendiri pun telah pun nampak kalimah itu, Allah Muhammad. Macam kita nampak di masjid ke ataupun di rumah-rumah ke ada khat Allah Muhammad, Allah Muhammad. Pada tiang-tiang maupun pada kedudukan yang ada di dalam syurga pada waktu itu, Nabi Adam nampak. Maknanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah pun tertera sejak daripada dulu lagi. Dan sampailah ke nabi-nabi yang berikutnya, semuanya memperkatakan tentang Nabi akhir zaman ataupun Nabi penutup sekalian Rasul ataupun Nabi penutup sekalian para anbiya ini, termasuklah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, bila sebut Nabi Isa ni teringat pak saudara saya. Pak saudara saya dulu duduk Seksyen 19 ni, nama Isa, dia kerja Herod dulu ni, dah meninggal dah lah. Aku jiran siapa-siapa tak tahulah, ya. Tapi dah meninggal dah lah pak saudara saya tu, nama Isa. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan teringat Pak Menakam pula. Kebetulan duduk Seksyen 19, saya tak ingat Joran ke Sangka ke mana. Sini kan banyak jalan-jalan begitu, mancing tak ada. Sangka kot rasanya jalan dia duduk tu. Lalah saya datang dulu ni. Nabi Isa alaihissalam, tadi tu Haji Isa, ni Nabi Isa. Lain. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan sesuatu di dalam Quran yang Allah Ta'ala rakamkan, yang mana Nabi Isa sendiri dia pernah menyatakan bahawa wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berita gembira buat kalian semua, kerana selepas aku akan datang seorang Nabi namanya Ahmad. Jadi maknanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh siapa? Siapa yang bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu? Siapa yang bagi nama? Betul?
Abdul Wahab. Oi. Cerita mana tu? Abdul Muttalib. Atuk Nabi lah, datuk Nabi yang bagi nama. Tetapi yang bagi nama itu pun terlintas di hatinya ilham dari Allah. Kan nanti orang tanya pula, habis kalau dah nama Nabi sejak pada dulu ada dalam syurga, macam mana pula datuk dia boleh tiba ada idea nak bagi nama sama dengan nama dalam syurga tu pula? Ceritanya Allah mengilhamkan nama itu untuk diberikan kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Muhammad, Ahmad, tetap orang yang sama. Malah ada riwayat menyebutkan Nabi kita ni kurang lebih nama baginda ada kurang lebih 200 lebih nama selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang hebat ni, dia ada banyak nama dan nama dia panjang. Tuan-tuan tak payah tengok orang lain lah. Kita punya sultan-sultan kita pun, raja-raja kita pun, cuba tengok nama sebenar-benar nama dia. Satu lah. Satu ya nama Ahmad ke ataupun Abdul Aziz ke. Tapi yang depan tu Al-Mutawakkil Billah, belakang lagi tu panjang lah. Dia orang hebat-hebat, dia banyak nama. Tuan-tuan ada berapa nama? Ataupun Facebook, ada berapa Facebook? Satu je ke tak ada langsung? Jadi orang hak je 2-3 Facebook tu orang hebat ke tu ada banyak akaun Facebook tu. Orang sama ya. Akaun punya banyak nama. Beruang Taubat, Bilal Kesepian, Musafir Senja, Penjejak Badai. Orang tu juga akaun Facebook banyak. Itu kira hebat ke? Tak tahu. Dia rasa dia hebat seorang lah tu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hebat. Namanya banyak. Ratusan nama ada riwayat menyebutkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang ulung, kerana nabi kita ini termasuk di kalangan 124,000 orang nabi. Ibu ayah, kalau orang tanya nabi ni ada berapa ramai, Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia pernah meriwayatkan ketika Nabi bagi tahu pada dia, dia tanya, ya Rasul, kam iddatul anbiya, nabi-nabi ni jumlahnya seluruh berapa ramai jumlah para nabi? Lalu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah para nabi ni 124,000 orang. Dan ada di kalangan mereka itu, kata Allah, kau kenal, ada yang kau pun tak pernah dengar nama-nama dia. Ada yang namanya Daniel, pernah dengar? Pernah. Tapi cerita Nabi Daniel pernah dengar? Tak pernah. Nama macam pernah, pasal dah nama kawan tu, kop nama pelakon, nama penyanyi, tu yang pernah dengar. Cerita Nabi Daniel tak pernah dengar. Nabi Uzair pernah dengar? Nabi Uzair pernah dengar? Pagi ni baru dengar Ustaz. Kau tak datang ni tak pernah dengar Uzair tak pernah dengar. Ada Nabi Uzair. Siapa lagi? Ramai nabi-nabi yang kita pun jarang-jarang dengar nama-namanya itu. Kan? Nabi Syith pernah dengar? Sebelum Nabi Nuh, Nabi Syith. Ejaan dia tu Syith. Keturunan awal lepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Pernah dengar nama dia? Tak pernah. Nabi Ilyas pernah dengar? Bukan nama dia, cerita dia. Pernah dengar? Ustaz Ilyas lain, Nabi. Jadi ramai, nabi-nabi ni ramai. Malah ada yang menyebutkan setengah daripada agama-agama yang ada pada hari ini, agama di seluruh dunia hari ini yang telah digezetkan ada 9,900 agama. Kita duk nampak yang Kristian, Yahudi, yang Buddha itu je, tak. Agama sekarang ni ada 9,900 agama di seluruh dunia sekarang ni. Termasuklah agama terbaru yang inilah yang disebut-sebut tu Scientology, agama Scientology, yang mengatakan manusia ni sebenarnya jatuh daripada langit. Ini cerita Superman pula. Jatuh daripada langit dan kita ni bukan dicipta siapa-siapa, kita terbang di awangan, tiba-tiba jatuh di bumi. Itu cerita Scientology lah. Kan bawa ajaran sesat dan surau pula. Tapi punya banyak. Ada yang mengatakan dulunya ajaran-ajaran ni asalnya dibawa oleh nabi-nabi yang betul, tapi nabi itu wafat, meninggal, tak ada penceramah, kuliah duha tak buat, habis pakat jadi sesat semua. Itu yang jadi sesat ceritanya. Wallahu alam. Jadi nabi ni ramai.
Jumlah para rasul berapa ramai? Rasul ada berapa ramai? 312 orang. Rasul ada 312 orang kurang lebih. Dan daripada 312 rasul itu, yang kita sentiasa duk dengar, dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut 25. Dan daripada 25 itu ada 5 rasul ulul azmi. Maknanya rasul yang paling berat ujian hidupnya itu. Siapakah 5 nabi tersebut? Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak tahu tuan-tuan ni jawab ke tidak, sebab mulut bertutup. Jadi nampak bergoyang je mas tu. Entah betul ke tidak, tak tahu. Tapi tak apalah. Buatlah main-main sikit. Diam nampak macam tak tahu langsung. Buatlah bergerak sikit, konon tahu. Jadi 5 rasul ulul azmi. Dan daripada 5 rasul ulul azmi itu, seorang penghulu sekalian nabi. Siapakah gerangannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah orang membincangkan di antara banyak-banyak rasul ini, mana paling power lah. Orang bahasa budak sekarang kata paling champion lah, mana nabi paling hebat. Tanpa merendah-rendahkan nabi-nabi dan rasul yang lain, setiap rasul dan nabi itu ada kelebihan. Cuma kata Imam Syafi'i rahimahullah, kebanyakan nabi-nabi dan rasul punya kelebihan itu kebanyakannya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, orang pernah tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, ini Nabi Musa pakai tongkat, belah laut, pukul batu keluar air. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana pula? Apa Nabi kita punya hebat berbanding Nabi Musa? Kata Imam Syafi'i, kalau Nabi Musa pakai tongkat belah laut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belah bulan pakai jari. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat berlakunya kiamat bila bulan terbelah. Siapa belah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izin Allah. Oh, power. Nabi Musa pakai tongkat belah laut, Nabi kita belah bulan. Sebelum astronot NASA semua sampai, Nabi kita belah pakai jari saja. Jari saja pakai belah ini bulan tu. Dan bulan tu pula terbelahnya pula bukan dia terbelah secara khayalan. Macam sihir, ada yang bersifat khayalan, khayali. Macam dulu zaman Nabi Musa, tali-tali semua pakai jadi ular. Kan? Tali-tali jadi ular. Padahal orang yang duduk situ je yang nampak ular. Orang yang duduk jauh, tali lah. Tali tu, mata saja. Kan macam ada orang kena sihir, dia tengok orang tu makan ulat, padahal kawan tu makan mi. Dia nampak ulat pasal dia sedang disihir. Faham tak? Faham? Itu namanya sihir khayali. Engkau saja yang terkena, orang lain okey. Dia duduk jerit seorang-seorang pasal dia nampak semua, dia nampak. Dia kena. Ni kang cerita sihir pula ni, tak jadi maulud Nabi dah. Itu hebat Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman terkenal sebagai boleh bercakap, boleh faham bahasa binatang, bahasa haiwan. Habis Nabi Muhammad SAW, oh Nabi kita pun hebat. Boleh bercakap dengan binatang dan faham bahasa binatang. Pernah suatu hari Nabi kita ke satu kawasan, tiba-tiba mari seekor unta. Unta tu duduk ramai-ramai. Duduk ramai tu. Tiba dalam ramai-ramai unta tu, mari seekor unta tu ke arah Nabi. Datang kat Nabi, merendah, dia ke tinggi unta, merendahkan badan dia ke telinga Nabi. Dia mengadu kat Nabi. Entah apa dia mengadu, tak tahulah bahasa unta. Dan Nabi pun dengar dia secara prihatin. Kalau bahasa kita lah kan. Begitu Nabi prihatin. Tak lama selepas itu, unta tu pun berlalu pergi. Dan Nabi pun tanya, ni mana tokek unta ni mana? Tuan unta ni mana? Tokek dia pun datang. Ya Rasul, saya.
Nabi kata bertakwalah engkau pada Allah. Tadi kau punya unta, dia bagi tahu tadi bahawa dia ini sudah tua, kerja banyak, makan tak ada, rehat tak ada. Apa cerita? Ni maknanya unta ni macam seolah dia mewakili kesatuan sekerja lah ni. Mogok. Awak dah berumur, pencen tak dapat, bonus tak ada. Dengan PKP pula. Apa cerita ni? Kau jaga menatang kau elok-elok. Walau dia dah tua, dia pernah berkhidmat. Jaga dia baik-baik. Nabi pesan. Oh, maknanya Nabi pun faham bahasa binatang. Dan Nabi pun boleh bercakap, berbicara dengan haiwan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi, kalau Nabi Yusuf terkenal sebagai handsome, ganteng, segak, muka comel. Kalau perempuan tengok terhiris jari. Habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana tu kalau nak dibandingkan dengan Nabi Yusuf? Oh, kata Imam Syafi'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Yusuf perempuan-perempuan semua yang datin-datin tu kan, pakat duk tengok Nabi Yusuf tu terhiris jari, punya terpesona. Kau tengok pelakon di TV tu, terlupa goreng ikan di dapur. Hangit, hangus. Ya Allah, pun dia duk tengok pelakon handsome sangat di TV tu. Jadi itu zaman kita, zaman dulu terhiris jari tak sedar, macam dibius. Dibius cinta. Ya dibius cinta. Oh, handsome-nya, hiris jari. Namun kata Imam Syafi'i, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman Nabi Yusuf, kalau yang keluar tu Nabi Muhammad bukan Nabi Yusuf, perempuan-perempuan yang sama tengok bukan terhiris jari, terhiris hati. Handsome-nya. Maknanya memang luntur jiwa itu, gugur jiwa tu, handsome sangat. Sebab Nabi kita ini dia punya segak wajah itu tak boleh nak dibanding, tak boleh banding. Sebab Nabi kita ini gelarannya tala'al kan, itu yang sambung tu saya tahu dah mesti sambung kan. Nabi ini bulan purnama. Bulan purnama. Orang pernah tengok wajah Nabi, tengok bulan. Tengok Nabi, tengok bulan. Dia kata aku tengok wajahmu ya Rasul, bulan pun kalah. Bulan pun kalah. Maknanya orang dah tak ada tandingan dah. Bulan pun kalah, apa lagi dah. Bulan paling cantik dah. Macam kita kan dalam dunia ni, kalau kita nak membanding orang, kita mesti banding dengan orang. Mana banding dengan barang? Tak betul tak? Membanding dengan bulan. Bulan pun kalah. Macam tuan-tuan, kakak, babang balik rumah kan nanti. Anak tanya, lambat mak balik ni, ada apa? Kata pergi kenuri. Tak, ada kuliah dulu tadi ni. Ustaz Ilyas tu, anak pun tanya, Ustaz Ilyas? Ustaz Ilyas yang mana mak? Alah, muka dia macam Zul Arifin tu. Allah, jam. Zulhijjah ada kan? Ada Zul Arifin pula. Maknanya tuan-tuan tak kisahlah Zul mana pun. Kok mana pun ibu ayah kena banding saya dengan orang. Mana ada banding saya dengan barang? Alah Ustaz Ilyas tu muka macam periuk di Langkawi tu berkilat. Mana ada? Tapi Nabi, orang dah tak ada lawan dah. Bulan pun kalah, artinya wajah Nabi paling indah, paling cantik sallallahu alaihi wasallam. Namun sebab itu ibu ayah yang disayangi sekalian, peninggalan Nabi terhadap kita tidaklah ada apa melainkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi mengingatkan siapa-siapa yang berpegang kepada Quran dan hadis atau sunnah Nabi ini, maka dia lan tadillu abada. Takkan sesat selama-lamanya selagi dia berpegang. Pernah ada orang tanya, Nabi ni tak ada ke tinggal wariskan apa-apa untuk kita ni? Tak ada, Nabi tak tinggalkan apa-apa. Kalaupun ada tinggalan barang-barang Nabi, itu bukanlah secara Nabi berniat. Minta-mintalah umat aku ni ambil lah warislah benda ni buah dalam muzium ke apa, tak. Itu memang secara disimpan oleh sahabat-sahabat yang terlalu sayangkan Nabi. Nabi ni hebat tak hebat tuan-tuan semua ibu ayah? Rambut dalam muzium.
Dalam dunia ni, orang paling hebat sekalipun, dia punya bulu ke, rambut ke, mana ada orang simpan dalam muzium? Kayu golf, kereta, kod, spek, buku, mungkin orang simpan. Rambut dia mana ada orang simpan? Siapa nak mengaku? Iyalah tu rambut dia, entah bulu ketiak siapa dia ambil. Tapi kalau Nabi, rambutnya dalam muzium. Ada di Topkapı, Turki, Istanbul. Kalau nanti dapat pergi sempadan negara nanti, bolehlah pergi berjalan tengok. Rambut Nabi masih disimpan. Janggut Nabi ada disimpan. Nak banding kita dengan Nabi ni jauh. Pernah tak ibu ayah tertanya-tanya, rambut kita ke mana? Tak payah cakap benda lain lah. Rambut kita ni nak banding dengan Nabi tu. Rambut cukup lah, tak payah cakap benda lain. Rambut kita ni ke mana selama ini? Dibawa pergi. Pernah tak duk sembang dengan tukang gunting rambut? Tanya dia, Ana ini rambut semua mana pergi? Dia kan tukang gunting rambut. Kan rambut berselerak atas lantai tu, tak pernah tertanya ke kita? Ini rambut semua mana pergi? Kan orang nak buat benda tak elok, boleh ambil rambut kita tu. Orang nak buat sihir, nak buat naya kita, dia boleh ambil. Sekali-sekala tanyalah, ni rambut sini semua mana pergi? Dia kata, oh ini semua rambut kasih itu orang kebun. Orang kebun, apa dia bikin? Itu nanti, oh ini rambut, tabur itu dalam kebun, kasih itu karbau pendek lari. Babi. Faham tak? Kan? Apa ustaz cakap babi? Cakaplah khinzir. Dah nama dia babi. Aku nak cakap apa lagi? Kerbau pendek tu lapik sikit dalam surau kan? Sedap sikit bunyi tu. Tak faham juga. Rupanya rambut-rambut kita ni, orang-orang kalau macam saya duduk di Kedah, menoreh getah. Orang kebun getah ni, babi banyak. Jadi cara nak halau babi tu masuk, tabur rambut. Babi kan kaki dia pendek. Ni bukan membawang ni, memang sungguh. Babi pun akui. Dia kan kalau dia kan duk sedut tu kan. Sekali dia duk sedut tu rambut masuk dalam hidung. Resdung. Dia nak kuih. Dia bukan serupa kita boleh korek hidung, ada jari elok. Dia nak sebab itu dia pantang 7 keturunan tak akan masuk kebun ni lagi dah. Sebab ada rambut kita. Bayanglah tuan-tuan, mulia tak mulia Nabi. Nabi punya rambut dalam muzium. Rambut kita buat halau babi je. Tu pun ada orang dia duk anggap dia rasa dia kemah dah. Banding dengan Nabi dia rasa dia hebat sangat dah. Jauh lah, jauh. Terlalu jauh. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW tidaklah meninggalkan apa-apa kepada kita kecuali Al-Quran dan juga sunnah. Maka dalam kesempatan pagi ini, izinkanlah saya untuk berkongsi dengan ibu ayah semua. Apakah di antara bentuk-bentuk peninggalan Nabi kepada kita yang sepatutnya memberikan kesan pada kita, yang sepatutnya memberikan kesedaran kepada kita, khususnya kita yang sedang berhadapan dengan ujian Allah pandemik COVID-19 ini. Apakah yang Nabi tinggalkan untuk kita? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya dalam hidup, walau bagaimanapun kita ini bermasyarakat, kawan, berhubung, jangan sampai bergurau kasar. Nombor satu. Jangan duk bergurau kasar, bergurau secara melampau sesama kita tu, jangan duk ada. Kerana perangai ini pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini Allah rakamkan dalam Quran surah Hujurat ayat keempat. Ibu ayah bolehlah catat, nanti boleh baca di rumah. Surah Hujurat ayat keempat Allah rakamkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik-bilikmu, wahai Muhammad, kebanyakan mereka itu tak tahu adab dan juga tata tertib. Surah Hujurat ayat 4. Ayat ini kata ulama tafsir ditujukan kepada satu peristiwa. Nama satu orang laki-laki itu Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Dia ini satu orang Arab Badui, orang kampung. Dia ni datang ke rumah Nabi. Dia panggil Nabi, Muhammad. Ya Muhammad.
Dia macam ni tuan-tuan. Kita tidaklah nak membanding-banding orang bandar, orang kampung. Asalkan yang pentingnya engkau itu iman sama takwa, settle. Tapi tak lari. Orang bandar ada perangai, orang kampung ada perangai. Orang kampung ni, kadang dia tak peduli engkau tu siapa. Orang tengah majlis macam ni pun dia meredah. Ya? Tak ada nak salam dulu. Wala salam, wala kalam, wala minta izin. Tak ada, dia meredah. Dia nak tanya soalan, dia tanya. Duk mengajar depan, dia main masuk. Dia rasa dia nak keluar, dia keluar. Dia tata susila, adab, protokol tu dia tak ada sangat. Orang kata apa, kadang, bukan kata semua orang kampung, setengah-setengah. Kadang belajar tak tinggi sangat. Adab, praktikal, apa ni, sosial, dia tak peduli sangat. Dia panggil Nabi pun Muhammad. Muhammad. Macam saya pun kadang-kadang kan. Tapi kalau kita pun faham, kalau saya balik ke kampung, daripada kecil, memang duduk di kampung, terjun sungai lah, melompat itu anak ini. Sekarang orang panggil ustaz. Balik ke kampung, dia panggil Yeh lagi. Nama saya Ilyas. Balik ke kampung, Yeh lah, Yeh. Tak Yeh jadi imam, Yeh. Kau tak panggil ustaz tak apa dah. Panggillah Ilyas. Yeh jadi. Aduh, kan? Panggil nama. Tak kisah. Tak apa, kita pun faham. Ya? Setengah-setengah orang, dia bukan kata dia tak reti hormat. Dia lebih selesa. Maka dalam kisah ini, dia panggil Nabi, Muhammad. Oh Muhammad. Kenal daripada sebelum jadi Rasul lagi dulu kan begitu. Jadi dia dah terbiasa. Muhammad. Jadi Nabi yang dalam rumah pada ketika itu, Nabi tak menyahut lagi. Bila Nabi tak menyahut, maka dia pun agak tak buka-buka pintu, tak ada respon. Kalau WhatsApp tu tak belutik ni. Dia kata, Muhammad, saya ni kalau mengangkat orang tinggi. Tapi kalau saya mengutuk satu orang teruk nanti ni. Sebenarnya itu ayat dia nak gurau dengan Nabi. Maknanya dia nak suruh Nabi cepatlah sikit menyahut. Saya ni kalau puji orang melangit, tapi kalau saya nak mengenalkan orang tu teruk nanti, buka pintu cepat. Seolah macam tu lah. Dia nak bergurau dengan Nabi. Akan tetapi caranya itu tak betul. Nabi dengar daripada dalam, maka Nabi respon balik, kata Nabi, Zakallah Azza wa Jal. Nabi kata, Allah pun macam tu lah. Nabi jawab balik, Allah pun begitu. Allah kalau puji satu orang, melangit. Tapi kalau Allah hina satu orang, teruk. Maka para ulama kata, ayat ini mengajar kita supaya kau nak bergurau pun agak-agak. Pertama sekali, kau nak bergurau dengan siapa? Kau tengok dulu. Siapa orang yang kau sedang nak bergurau itu? Tok guru, orang alim, tok syekh. Ada gurauan dia, bukan tak boleh. Kan? Dia orang alim. Jadi orang ulama besar ni ada ayat dia. Tambahan pula ni, Nabi. Boleh kau bercakap macam tu? Tak boleh, tak sesuai. Dan jangan pula ada di kalangan kita kata, Allah, dia pun orang juga, manusia. Takkan nak bergurau, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia ada ayat dia, ada bahasa dia. Saya cerita ni bukan apa, pasal pernah jadilah ni. Dalam satu forum tu. Saya tak apa, saya okey. Saya pun ustaz-ustaz masuk air juga, saya pun. Jenis merapu-merapu lah kita pun, tak ada masalah. Tapi rakan panel saya tu, ulama dia tu, orang hebat. Kitab, segala kitab tu dalam kepala dia tu. Orang hebat, cakap hadis Quran lah. Moderator tu. Buat riuh terlajak. Riuh terlebih. Dia kata ni tuan-tuan semua ada tabung lalu, mohon bagi sumbangan. Saya tahu tuan-tuan ni kadang ada yang tak pakai spender pun ada. Duit pun tak bawa kan. Bagilah cakap mana yang ada. Lepas tu yang syekh tu pun macam nak tergelak sikit lah. Kamu cakap cerita seluar dalam nak. Lepas tu dia kata, entah-entah syekh ni pun tak pakai spender. Tuan-tuan tahu apa jadi? Jemaah seorang pun tak gelak. Dan saya pun jadi macam, Astaghfirullahalazim kau. Kalau dia kata tu kat saya tahu nak balas balik. Secara bergurau lah. Tak sesuai kau cakap kat dia. Dia tu pun tuan-tuan kenal. Saya tak mahu sebut. Ni rakam ni banyak kamera ni.
Muka dia lain. Lepas pada tu orang jemput dia, Syekh jemput makan, dia terus balik. Dia rasa macam dia bukanlah nak dimuliakan sangat. Hormat dah, hormat ilmu dia. Jangan sampai macam tu. Agak-agak lah tuan-tuan, tengok orang lah. Nak gurau pun tengok orang lah. Kan? Tak boleh guna bahasa kita kata, alah dia pun orang juga. Nabi pun orang. Tapi siapa dia tu? Hormat dia tu. Ilmunya, pengalamannya, warok dia tu kita kena hormat. Allah tak kena macam tu. Ni namanya gurauan melampau, gurauan kasar. Sementara lagi lah orang-orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang kena, keluarga dia mungkin ada yang kena COVID positif. Jangan buat macam tu. Jangan buat gurauan-gurauan dalam Facebook, dalam WhatsApp, ayat-ayat yang boleh menghina. Tak boleh, jangan. Benda ni Nabi Muhammad SAW larang perangai macam ni. Habis tu ustaz, Islam ni memang serius sangat ke tak boleh nak gurau? Bukan, Nabi pun gurau, ada cara. Nabi pun gurau, tapi ada kaedah, ada cara yang tersendiri. Okey? Tu kena kat share. Tapi kalau saya secara peribadi saya okey. Tapi tu lah, okey tak okey pun ingat ke sampai akhir ni. Kan? Bukan panel, moderator lah. Kan kita kan sebelum nak mula bercakap, dia tanya kita, moderator kan pengurusi majlis Pengurusi majlis kot. Dia tanyalah, dia kenalkanlah saya, kenal Ustaz Ilyas ini, lahirnya, namanya, pelajarannya, universitinya, apa lagi lah, perempuan-perempuan. Lepas tu dia tanyalah, Ustaz, ayah kerja apa dulu Ustaz? Ustaz, ayah kerja apa? Dia kata, ayah saya dulu kerja polis. Oh, polis. Oh, hebat ustaz kita ni kan. Jarang anak polis jadi baik. Jarang anak polis jadi baik. Tuan-tuan sini kalau ada yang polis, apa perasaan? Dia kata, jarang anak polis jadi baik. Saya baru nak ceramah tau. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia duduk sebelah. Pam, aku tembak dia balik. Pam, dia pun, ya. Jangan macam tu. Jangankan saya. Siapa-siapa pun, jangan duk kata macam tu. Ayat, saya faham dia nak cuba bergurau. Dan saya perasan orang yang cuba nak gurau macam tu, orang tak gelak. Orang tak gelak pun. Akhirnya memalukan dia. Jadi tuan-tuan, kalau siapa-siapa berasa nak buat lawak, fikir dulu lah. Lawak aku ni, apa? Lima berapa Benda yang bukan memikirkan soal soal benda tu akan jadi elok ke tak elok, mengundang benda baik ke mengundang kenangan buruk dalam hati-hati orang. Jangan. Dan sebelum berakhir, saya nak wawarkan, kalau ada siapa-siapa yang berminat nak beli buku, ini buku terbaru saya lah, terbitan Karya Bestari, judulnya Dropship Pahala. Buku ni alhamdulillah terbit masa PKP hari tu. Rezeki juga PKP hari tu pun keluar buku kan. Judulnya Dropship Pahala. Dalam ni saya muatkan tentang, kan banyak ceramah-ceramah saya rasa sayang kalau saya tak bukukan. Kan kalau dah meninggal ni, siapa nak menyambung pula lepas ni kan. Adalah konten-konten isi-isi ceramah saya dalam ni yang saya muatkan. Kan saya kan jenis yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Jadi saya masukkan dalam buku ni. Siapa berminat nak beli nanti, ada di luar sana. Kalau sempat bolehlah kita tanda tangan, autograf. Macam artis pula autograf. Kenang-kenangan kan, untuk semua yang hadir pada hari ini. Dan saya rakamkan jutaan terima kasih pada pihak Surah An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam. Semoga Allah berikan peluang untuk ada rezeki kita dapat bersua lagi di lain-lain waktu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah khususnya kepada penduduk ahli qaryah Surah An-Najahiyah Seksyen 19 ni, ya Allah. Anak cucu keturunan mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang soleh, tubuh badan mereka sihat dan mereka sentiasa menjaga ukhuwah dan kasih sayang sesama mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jauhkan kami daripada segala wabak penyakit.
penyakit gila, penyakit sopak, penyakit kusta dan segala penyakit yang berbahaya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.